pada baginda itu kita lupa. Ini satu isu yang harus kita lihat secara serius. Sebab itu seorang penulis yang hebat, Said Ramadan Al-Buti, dalam kitabnya Fiqh Sirah, Said Ramadan ini di antara penulis sejarah yang amanah sebenarnya. Dia agak baik, terkenal buku di Fiqh Sirah. Ini bersih 1985. Muka surat tu 23 hingga 25. Saya sebut muka surat tu sebab heran, susah nak bercakap sekali tuan-tuan. Kadang-kadang kena minta permit kan. Permit kan. Anak mufti kena tangkap 2-3 hari lepas kan. Kat Negeri Sembilan. Sebab nak ceramah kena permit, nak kena tauliah. Nak buat maksiat tak perlu tauliah. Ada orang buat maksiat minta tauliah, tak ada. Maknanya senang buat maksiat daripada tak pergi ceramah. Tapi tak apalah nak buat ni. Said Ramadan ni dalam kitab dia beritahu ada sekurang-kurangnya 5 sebab kenapa kita kena belajar sejarah hidup Nabi. 5 sebab. Pertama sekali dia kata kita kena belajar sejarah hidup baginda ni, sirah baginda ni, kerana dengan kita belajar sirah Nabi itu kita akan faham Islam. Faham Islam sebab baginda tu menterjemahkan Islam. Baginda tu menghuraikan Islam. Maknanya kalau kita nak tengok Islam hidup, tengok Nabi. Sebab itu Nabi mana ceramah panjang macam kita sampai 2-3 jam. Itu pun tak orang faham je kan. Nabi jam relax je. Nabi ceramah beri ad-dinu nasihat, agama tu nasihat. As-sabru minal iman. Sebab Nabi itu memang sabar, tak perlu ceramah. Sebab Nabi itu menterjemahkan Islam dalam bentuknya yang praktikal. Sebab itu isu sejarah Islam ni kita boleh tengoklah dalam bentuk demikian. Sebab itu kalau ada ajaran yang pelik-pelik, mudah sangat. Kalau Nabi tak buat, para sahabat besar tak buat, tak payah ikutlah. Semayang pakai niat, tak payah. Confirm tak betul. Rasulullah tu orang yang paling mulia, dah dijamin masuk syurga. Semayang sunat pun bengkak kaki. Orang bertahap Nabi tak bincang bab wajib sebenarnya. Tak bincang bab wajib, tak bincang bab haram. Pemikirannya yang makruh dan yang sunat. Orang macam saya fikir bab benda tu haram ke tak haram. Itu tahap kita. Bagus lagi lah bincang bab haram tu. Ada orang tak bincang bab haram-haram. Nampak makanan tu sedap, selera, makan. Tak kira lah bahan ni betul ke tak betul. Sebab itu bagi saya, musuh Islam dia boleh membunuh umat Islam tidak perlu dengan senjata, tapi cukup dengan memberikan makanan yang tidak halal kepada umat Islam. Itu cara yang paling mudah untuk meruntuhkan jiwa umat Islam. Makanan yang tidak dihalalkan oleh Islam banyak tuan-tuan. Okey, maknanya kalau kita nak faham Islam, tengok macam mana Nabi bertindak. Yang keduanya, kita kena belajar sejarah hidup baginda ni, kerana dengan cara itu kita akan faham hakikat kenabian. Apa yang Nabi bawa, macam mana perjuangan Nabi, apa pengorbanan Nabi, apa yang Nabi beri kepada kita. Faham Nabi itu macam mana, Rasul itu macam mana, mukjizat macam mana. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga ni, kita akan belajar sejarah hidup Nabi ini kerana sejarah hidup baginda itu sebagai khazanah umat. Khazanah ni maksud dia barang yang kita kena jaga sungguh-sungguh. Sebab kalau kita tak jaga, orang tulis tak betul tentang Nabi, kita tak tahu yang dia tak betul. Sebab itu Patah Arab kata faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tak punya apa-apa tak boleh bagi. Orang yang tak punya apa-apa tak boleh memberi. Sebab itu kalau orang tulis tak elok tentang Nabi, kita tak tahu pun betul ke tak betul. Sebab serangan kepada baginda ini cukup besar tuan-tuan. Misalnya amalan poligami yang baginda amalkan, itu ruang-ruang yang diserang sebenarnya.
Dia kata Islam ni macam menjadikan perempuan sebagai second class citizen, warga negara kelas 2. Itu tak betul. Kalau kita tengok zaman jahiliah, susah nak jadi menteri, nak hidup pun tak sure. Orang Arab jahiliah susah nak cakap bagaimana, nak hidup pun tak ada jaminan. Sebab di zaman jahiliah sebelum kebangkitan baginda, pada masa itu dibunuh anak perempuan hidup-hidup. Akta dia bunuh anak perempuan hidup-hidup. Zaman Firaun bunuh anak lelaki. Sebab masa Firaun tu, penasihat Firaun beritahu, kau kena bunuh budak lelaki ni sebab akan lahir Nabi di kalangan orang lelaki yang akan menggugat kekuasaan kamu. Itu dia punya penasihat lah. Itu zaman Firaun. Zaman sekarang kombinasi dua zaman tu. Budak perempuan berbunuh, budak lelaki berbunuh lagi. Bukan bunuh saja, bakar pula tu. Saya ingat kalau Firaun hidup zaman sekarang, dia mengiling kepala saya. Kalau hidup lah kan, dia teruk sangat. Dia kata, aku tak buat macam tu dia. Aku bunuh budak lelaki dia, budak lelaki bunuh budak perempuan bunuh. Aku bunuh macam tu je. Dia kata, kau dia bakar pula tu. Ini apa cerita? Sebab itu seorang penyajar daripada Perak, Zahari Hasib, saya minat dia ni. Dia buat saja bertajuk seekor orang, seorang anjing. Tajuk dia seekor orang, seorang anjing. Tajuk saja dia tu. Orang seni ni kadang-kadang benda pelik-pelik. Itu maknanya digambarkan dalam sajak dia tu, seorang baby tu diselamatkan oleh seekor anjing. Maknanya anjing itu ada ciri-ciri keorangan yang begitu. Mak dia tu ada ciri-ciri keekoran. Ada ciri binatang lah tu macam tu. Orang seni ni bahasa dia halus. Dia walaupun halus tapi menusuk betul langsung cara dia. Sebab tu ada orang buat sajak kerusi je jadi tag SPM tu kan. Kaya. Kita tengok kerusi dah apa. Tapi ada orang boleh buat sajak kerusi tapi boleh jadi tag. Tag SPM ni boleh kaya tuan-tuan. Walaupun 10%, 15% dia punya royalty. Menulis buku tak kaya tuan-tuan. Kalau nak kaya kena jadi penjual buku, bukan penulis buku. Pembuat buku paling tinggi 10% hingga 15% dia punya royalty. Tapi penjual buku silap-silap boleh dapat sampai 30%. Maknanya kalau nak kaya tak payah jadi penulis lah, jadi penjual buku. Tapi saya tak nak kaya kan, saya nak bahagia. Itu alasan orang tak kaya. Alasan orang tak kaya kan. Saya ni bukan nak kaya, nak bahagia. Biasalah, kita akan buat satu yang kita rasa seronok. Ini biasalah manusia kan. Tapi alangkah bahagianya hidup ni kalau kita bahagia sekaligus kaya. Sebab tak salah kaya tapi bahagia. Tapi kaya bukan syarat mutlak orang itu bahagia. Sebab itu bahagia lebih mahal daripada kaya. Sebab itu ada orang kaya tapi tak bahagia. Saham jatuh, darah naik. Tak bahagia tu. Saham jatuh, darah naik. Itu bagi kaki saham lah. Tahun 80-an orang gila dengan saham. Akhirnya jadi gila. Masa itulah ni orang tak main saham tak, orang tak percaya kepada saham. Sekarang kesan daripada ekonomi tu. So hazanah Nabi kita kena jagalah. Kita kalau tengok jaga hazanah Nabi tak jaga sangat. Tarikh lahir Nabi pun kadang-kadang ramai orang lupa. Betul boleh kan. Berbanding dengan setengah-setengah artis, orang hafal tarikh lahir dia, hobi dia apa, dia suka minum air apa, taik lalat dia berapa, pertumbuhan taik lalat dia ketika umur 40 tahun berapa, detail statistik dia. Ada orang begitu gila. Sebab tu orang tahu dulu, di antara artis yang paling banyak taik lalat siapa ini dulu lah. Artis lelaki yang banyak taik lalat Aman Shah. Budak-budak muda tak ingat budak-budak tu. Ini zaman orang tua-tua tu. Maknanya begitulah, detail orang tahu statistik dia. Tapi bab Nabi, Masya Allah, itu. Yang keempatnya, kita kena belajar sejarah hidup baginda ni kerana baginda itu qudwah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nabi itu contoh teladan yang baik. Suri teladan. Itu dalam bahasa Melayu standard. Suri teladan. Bukan idola. Idola tu dalam bahasa Inggeris, tapi idola tu dari sudut makna dia ada ciri-ciri penyembahan.